Bulletin pagi bersama saya Fatin Hamimah Yusof. Tajuk utama pagi ini. Rusuhan kuil, polis ambil keterangan Exco Selangor. Juga Dondang Sayang terima pengiktirafan UNESCO. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis mula menjalankan siasatan terhadap Exco Kerajaan Negeri Selangor V. Gana Batirau. Ini berhubung kenyataannya mengenai insiden perbalahan di Kuil Sri Maha Mariamman USJ 25 Subang Jaya. Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pemberdayaan dan Pembangunan Sosio-Ekonomi dan Kerajaan Prihatin Selangor itu diambil keterangan oleh beberapa pegawai polis di Bangunan Setiausaha Kerajaan Negeri SUK bermula jam 6.30 petang semalam. Difahamkan polis mengambil keterangan berhubung kenyataan dibuat Gana Batirau yang menjadi kontroversi pada 26 November lalu. Ketua Polis Selangor, Datuk Mazlan Mansor mengesahkan proses siasatan telah bermula. Bagaimanapun beliau enggan mengulas lanjut. Sementara itu, Kerajaan Negeri yakin isu tapak kuil dapat diselesaikan tidak lama lagi. Menteri Besar Amiruddin Syarif berkata Kerajaan Negeri menerima maklum balas positif daripada pihak berkaitan termasuk pihak pengurusan kuil dan pemaju One City Development Sdn Bhd. Beliau berkata hasil perbincangan ini dijangka dapat mencari jalan keluar dalam tempoh 2 minggu lagi. Khamis lalu, Amiruddin berkata kuil itu tidak akan dipindahkan atau diroboh sehingga penyelesaian menyeluruh dicapai. Malahan beliau berkata Kerajaan Negeri bersedia menjadi orang tengah bagi mencari jalan penyelesaian berhubung isu pertikaian perpindahan kuil berkenaan. Kementerian dan agensi kerajaan yang terlibat dalam pelbagai program promosi ekspor di luar negara perlu bersedia untuk melepaskan dan berkongsi tanggungjawab dalam usaha mengurangkan kerenah birokrasi. Jelas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad terdapat kemungkinan untuk berlaku lebihan dan pertindihan berikutan banyak kementerian dan agensi terlibat dalam aktiviti berkenaan. Perdana Menteri berkata demikian melalui ucapan yang dibacakan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Darul Lekeng pada Majlis Makan Malam Gala Ulang Tahun ke-25 Matret di Ibu Negara. Jelas Tun Dr. Mahathir, Matret dan pihak berkepentingan perlu menyesuaikan diri dengan perubahan dan operasi dalam ekonomi dan aliran dunia yang cepat berubah dan berevolusi. As such, we need to strengthen our economic growth by enhancing productivity and increasing competitiveness of the industries, the Industry 4.0, as well as all new technologies and policies that we will implement. We need to continuously improve and harness the ecosystem of business support to offer innovative, seamless and integrated solution for our stakeholders. Jelas beliau negara perlu bersedia dan menjadi berdaya tahan kerana ia akan terus berdepan dengan banyak cabaran pada masa hadapan. Tambah beliau, revolusi digital kini mewujudkan peluang baru dalam pasaran dunia berkembang maju sebagai wadah perniagaan mudah dalam ruang lingkup pejabat kerana transformasi digital dan objek rangkaian internet. Rumah keluarga Angkatan Tentera RKAT yang rosak serta uzur akan dibaik pulih bermula tahun harapan. Menurut Menteri Pertahanan Muhammad Sabu, kerja-kerja baik pulih akan dimulakan di kem-kem lama khususnya di wilayah timur dalam memastikan kediaman anggota tentera lebih selamat didiami. Perlu diperbaiki, terutama rumah-rumah yang telah lama, yang berumur lebih 40 tahun, memang berlaku keuzuran. Dan perlu diperbaiki. Kita akan lihatlah sama ada peruntukan yang sedia ada, pihak PSU akan berusaha, dan kalau tidak kita akan berusaha untuk mendapat peruntukan tambahan. Beliau akan memastikan dana untuk tujuan berkenaan mencukupi bagi memastikan keselesaan anggota tentera. Tambahnya, langkah berkenaan adalah sebahagian daripada usaha untuk memantapkan lagi kebajikan anggota, termasuk pesara tentera mengikut keadaan ekonomi semasa.
Kerajaan Negeri Melaka akan menjalin kerjasama dengan wilayah Sichuan, China bagi merancangkan lagi industri pelancongan kesihatan dan pendidikan di negeri berkenaan. Ketua Menteri Adli Zahari berkata melalui kerjasama berkenaan, ia dapat membantu Melaka dan wilayah itu untuk bertukar-tukar kepakaran, seterusnya membawa manfaat terbaik kepada kedua-dua pihak. Kalau kita lihat antara komitmen yang mereka boleh berikan, mereka mempunyai 91 juta penduduk, dan kalau tourism ini dikembangkan, jadi kedua-dua negara ini akan dapat, atau negeri ini akan dapat manfaat daripada tourism itu. Dan kita pun akan berbincang dengan lebih lanjut, dan saya yakin bahawa untuk masa yang akan datang, hubungan Melaka dan Sichuan itu akan jadi lebih erat lagi. Beliau berkata demikian selepas menerima kunjungan daripada delegasi wilayah berkenaan di Seri Negeri Aikro. Wilayah Sichuan mempunyai lebih daripada 100 universiti termasuk Universiti Chengdu, antara universiti terkemuka dunia. Adli berharap dengan kerjasama berkenaan, Universiti Chengdu akan bertapak di Melaka. Dari segi pelancongan kesihatan, Melaka sedia menyediakan perkhidmatan perubatan kepada kira-kira 91 juta penduduk wilayah terbabit. Katanya kerajaan negeri merancang mengadakan Minggu Sichuan di Melaka untuk memudahkan pelabur tempatan memahami prospek yang ditawarkan, seterusnya membantu mempromosi Melaka di wilayah itu. Dalam pada itu, beliau berkata kerajaan negeri turut mengalu-alukan pelabur dan masyarakat luar Melaka untuk membeli aset di negeri itu seperti pemilikan hartanah. Ini kata Adli membolehkan kerajaan negeri menjana pendapatan melalui cukai yang dikenakan terhadap mereka. Satu lagi pengiktirafan dicapai Malaysia. Dondang Sayang kini diiktiraf Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Menteri Pelancongan Datuk Muhammadin Ketapi berkata, penyenaraian di peringkat UNESCO merupakan pengiktirafan bertaraf dunia ke atas salah satu khazanah warisan kebudayaan tidak ketara. Keputusan itu diumumkan pada 29 November 2018. Dondang Sayang dipilih hasil keputusan 24 ahli jawatankuasa yang bermesyuarat terdiri daripada 24 negara anggota yang dipilih menduduki jawatankuasa untuk tempoh 6 tahun. Pengiktirafan ini memberikan kelebihan dari segi perlindungan, promosi dan peluang mengetengahkan identiti negara masing-masing. Ia juga akan meningkatkan imej sesuatu negara di peringkat antarabangsa yang secara tidak langsung berpotensi menarik kedatangan pelancong yang ingin melihat persembahan dengan lebih dekat lagi. Kali terakhir Malaysia mendapat pengiktirafan ini pada 2005, iaitu Mak Yong. Lebih 10 kemalangan dan ada di antaranya membawa maut. Itu yang terpaksa dialami penduduk di sekitar Pulau Kijang, Kedah selepas pembinaan pembahagi jalan berhadapan Masjid Tunku Syarafuddin Badri Shah. Kata penduduk, pembahagi jalan itu bukan sahaja pernah menagih nyawa tetapi turut menyukarkan urusan keluar masuk jemaah masjid itu. Tinjauan kami mendapati pembahagi jalan itu dibina kira-kira 400 meter panjang dan tamat sebaik melintasi pintu utama masjid. Keadaan ini menyebabkan jemaah terpaksa melawan arus untuk ke masjid. Bagi yang mahu melakukan pusingan U, mereka perlu berpatah balik kira-kira 1 kilometer. Tapi bila dah siap satu projek perumahan dan di seberang pula lot-lot banglo sebagai sebuah taman baru, jalan ni dibuka jadi 2 lorong, tapi bila sampai depan masjid jadi 1 lorong balik. Kemudian ada satu divider di tengah. Jadi nampak tak sesuai lah, sebab kereta dari sana nampak 2 lane dia laju. Sampai depan masjid jadi 1 lane. Dan di sini pula orang nak buat U-turn depan masjid. Itu yang rasanya tak sesuai lah. Tak sampai 200 depa kot. Senang kata depa lah senang noh. Tak sampai 200 depa tu. Buang dia pergi buat apa tak tahu. Dia tak tanya ni penduduk setempat, tak ambil cita rasa setempat, tak ambil langsung. Main dah tanya sikit, buang tu bukan jauh pun. Buang yang tu pakai yang nu ya. Jadi tak payahlah daripada pintu pagar masjid keluar metan tu berhenti, nak pergi tunggu tengah pula patah balik di sini. Oh, celaru. Keadaan tambah rumit kerana pintu kedua masjid hanya mampu untuk menempatkan kira-kira 15 buah kenderaan pada satu-satu masa berbanding bahagian pintu utama yang mempunyai kawasan parkir yang lebih luas. Harapan penduduk masalah itu dapat diatasi segera. Mereka juga mencadangkan supaya dibina bonggol atau lintasan zebra di atas jalan di hadapan masjid itu. Kami akan mendapatkan maklum balas pihak berwajib berhubung isu ini.
Ini pula padah mencuri bertandan tandan pisang, seorang lelaki mati dipukul pemilik kebun. Kejadian berlaku kira-kira jam 4.30 semalam di kampung Tebakang Bukit Payung, Marang, Terengganu. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri Terengganu, ACP Fazli Syam Abdul Majid, ketika dihubungi mengesahkan kejadian berkenaan. Polis menerima maklumat awal kejadian dari orang awam yang melaporkan ternampak seorang lelaki terbaring di hadapan rumah di tepi jalan. Ketika polis tiba di tempat kejadian, mangsa disahkan sudah meninggal dunia. Hasil siasatan awal mendapati mangsa bersama kawannya dipercayai menceroboh kebun pisang dan mencuri bertandan-tandan pisang sebelum disedari suspek iaitu pemilik kebun itu. Kemudian berlaku pergaduhan sehingga mangsa yang berusia 46 tahun mengalami kecederaan di bahagian kepala sebelum rebah dan meninggal dunia. Kawan mangsa yang panik berjaya melolos diri. Polis mengesahkan mangsa yang maut di tempat kejadian mempunyai rekod jenayah. Manakala suspek yang berusia 38 tahun ditahan di Balai Polis Marang bagi siasatan lanjut. McDonald's Malaysia menjangkakan operasi rumah Ronald McDonald's bertempat di Kota Baru menjelang Tahun Harapan. Rumah itu akan menjadi transit kepada ibu bapa yang mempunyai anak yang mendapatkan rawatan di Hospital Universiti Sains Malaysia HUSM. Pengarah urusannya Azmir Jaafar berkata, inisiatif ini diambil selepas kejayaan pelaksanaan konsep sama di Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia sebelum ini. Rumah RMH di HUKM dicerah setelah 20 tahun dan okupansi kita dalam 90%. Jadi sentiasa ada ibu bapa yang akan memerlukan tempat tinggal sebab mereka daripada luar bandar tidak mampu untuk menyewa hotel dan sebagainya. Dan kita cuma bagi mereka jika mampu bayar RM5 semalam untuk sebuah bilik yang ada katil, bilik air condition dan sebagainya. Rumah ini dilengkapkan dengan 60 buah katil dan lain-lain kemudahan penginapan berhawa dingin. McDonald's menjangkakan pembinaan 5 buah lagi rumah sama dalam tempoh 3 tahun lagi. Azmir berkata demikian ketika ditemui selepas program Kembali ke Sekolah yang membabitkan 1,000 pelajar sekolah rendah di Kedah. Program itu menumpukan bantuan 17,000 kanak-kanak di seluruh negara dari golongan asnaf bagi persiapan sesi persekolahan tahun 2019 dengan sumbangan berjumlah 1.1 juta ringgit. Pada program itu, sejumlah 30 anak-anak dari keluarga asnaf turut diberikan surat pelantikan untuk menyertai skim latihan dual nasional. Sampah pengotor jijik dan berkelas rendah antara stigma ditujukan kepada mereka yang bekerja dalam aktiviti pembersihan serta menjaga alam sekitar. Anak-anak mereka antara yang terkesan dengan stereotip terbabit, sedangkan petugas terbabit adalah wira tidak didendang dalam mewarisi jasa tidak ternilai itu. Penghargaan itu diterjemahkan menerusi perkhemahan untuk anak-anak kaki tangan alam flora baru-baru ini menerusi tema Wira Alam di situ tiada pelan B. Pelbagai aktiviti dan pengalaman ditimba sepanjang 3 hari cuti sekolah melalui program tahunan buat kali ke-7 ini. Macam PUBG ya. Macam CSGO. Gitu lah. Dapat rasa macam real lah kita boleh tembak orang. Gitu lah. Sambil nilai alam. Sambil menikmati alam sekitar, keindahan ni semua. Best sebab dia bagi tahu cara nak kita semula bahan-bahan, lepas tu kurangkan penggunaan plastik supaya haiwan tak pupus, tak makan sampah apa semua. Sekaligus membuktikan fungsi sumber manusia juga amat memainkan peranan dalam menjaga kebajikan pekerja. Ayah, ibu mereka bekerja di alam flora. Kita minta mereka merasakan bahawa tugas ayah ibu mereka penting. Jadi mereka sebagai generasi muda dapat bersama-sama untuk membantu sikit sebanyak tugas yang dijalankan oleh ayah mereka. Katanya syarikat mahu menerapkan nilai tanggungjawab sosial terhadap alam sekitar termasuk kebajikan keluarga pekerjanya. Analoginya mudah, motivasi anak-anak ini dicetus seterusnya membangkitkan semangat ibu bapa mereka yang selama ini mencurahkan kudrat demi alam sekitar. Konsep ini wajar dicontohi dalam usaha meningkatkan kesedaran mesra hijau kepada rakyat Malaysia.